Seseorang meninggal dunia, baik lelaki mahupun wanita, antara perkara yang sering kali diperkatakan adalah harta peninggalan untuk waris yang ditinggalkan. Mak Wan dengan Cik Yun perlu bertanggungjawab pada budak-budak tu dengan kebajikan mereka sekali. Kalau harta mereka Mak Wan boleh jaga, takkan Mak Wan tak boleh jaga budak-budak tu sekali. Anugerah yang terindah yang tercipta untuk aku, itu kamu. Anugerah yang kita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Indahnya cinta kita berdua, kan ku jagamu sentiasa selagi jasadku bernyawa. Tidak pernah aku merasa yang memberi sepenuh jiwa, yang mengajarku erti cinta. You're the mystery selama ini tersembunyi. You are the mystery yang melengkapi hidup ini. Anugerah yang terindah yang tercipta untuk aku, itu kamu. Anugerah yang terindah yang ku cinta setiasa selamanya. Oh, takkan ada yang lain selain darimu, karena ku tercipta buatmu, kau buatku. You're the mystery selama ini tersembunyi. Baby, you are the mystery yang melengkapi hidup ini. Anugerah yang terindah. You are the mystery. It's you, it's you. Wow, itu dia anugerah terindah daripada Alif Satar and the Local. Kita berikan tepukan. Pasti kat rumah ramai juga yang berikan tepukan. Alif, sihat Alif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain-lain semua sihat? Alhamdulillah. Okey, kita akan bersama dengan Alif dan The Locals dan juga featuring Diandra bersama dengan kita pada blok ketiga nanti. Jadi pastikan anda terus bersama kami untuk kita ketahui perkembangan terkini Alif dan juga rakan-rakannya. Okey Steady Jadi, okay. Jadi anda perlu terus setia bersama kami di Wanita hari ini. Selain daripada topik perbincangan kita, anda juga akan terus dihiburkan bersama Alif dan The Locals. Baiklah, untuk hari ini 7 Julai 2022. 77 cantik tarik. Cantik kan? Mungkin hari ini ada yang menyambut sambutan ulang tahun hari jadi, perkahwinan, pertunangan maupun hari-hari istimewa dan sebagainya. Tahniah diucapkan. Dan tapi hari ini kita akan terus meneruskan kehidupan kita untuk kita terus kongsikan kepada anda satu lagi topik bersama dengan penonton. Tapi sebelum itu, seperti biasalah kan, kita nak jugalah update kepada anda penonton apa yang terkini yang berlaku di negara kita. Kalau kita ikutkan, beberapa hari ini kita digemparkan dengan pelbagai berita-berita yang mengejutkan. Tetapi hari ini kita nak kongsikan sesuatu kepada anda. Maklumlah kan, sahabat waktu kita ni kadang-kadang terlupa dan juga alpa dan juga leka tentang COVID-19 ni. Kadang-kadang kita pun dah kurang berhati-hati dan sebagainya. Ini laporan yang dilaporkan sehingga semalam, yang mana Malaysia kembali mencatatkan kes baharu melebihi 3,000 kes
kes iaitu sebanyak 3,561 kes sehingga semalam. Ya, dan ini sekaligus menjadikan jumlah angka jangkitan COVID-19 di negara ini meningkat kepada lebih 4 juta kes. Okey, dan untuk pengetahuan anda, kali terakhir Malaysia mencatatkan kes lebih 3,000 ialah pada Mei lalu, iaitu pada 13 Mei lalu 3,029 kes. Lebih kurang 2 bulan lalu. Betul, tapi yang paling kita kena ambil tahu juga sebenarnya di laman COVID Now memaparkan sejumlah 5 kes kematian yang dilaporkan sehingga semalam, termasuk 2 kes meninggal dunia di luar fasiliti kesihatan iaitu BID, yang mana 2 kes kematian dilaporkan di Selangor, termasuk 1 kes BID, manakala masing-masing 1 kes dilaporkan di Kuala Lumpur, kes BID, Pahang dan juga Sarawak. Dan jadi inilah kita nak kongsikan juga kepada anda semua peringatan untuk diri kita jugalah kan, dalam kita keterujaan kita nak meneruskan kehidupan seperti biasa ni, keselamatan, kesihatan diri kita, insan-insan di sekeliling kita ni memang kita kena cakna, kena ambil tahu, kena lebih prihatin lah sebenarnya. Betul. Kita kongsikan ni bukan untuk bagi anda rasa tertekan ke tak habis lagi cakap tentang COVID-19, tapi ini sebagai satu peringatan sebab Fiza sekarang ni di mana-mana saja dah ada majlis seperti biasa. Betul. Dah dekat-dekat seperti biasa kan, tapi bila dah ada simptom tu janganlah kita apa. Ya, sebab ini pun melibatkan nyawa, boleh meragut nyawa. Lagi-lagi kan kadang-kadang kita rasa dah kena sekali, takkan kena lagi. Ada juga yang kena 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Jadi sama-samalah kita berhati-hati. Dan hari ini sebenarnya Hawa, kita bercakap tentang kesihatan ni. Kalau kita bercakap tentang kesihatan, dan tadi kita dah pun bacakan tentang kematian dan sebagainya kan. Ini juga ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Kita harus akur bahawa dalam kehidupan kita inilah antara perkara yang harus kita lalui dan amati setiap hari. Namun dalam kalangan kita juga ada kalanya dah buat perancangan-perancangan tertentu, khususnya dari segi perancangan kewangan, harta peninggalan dan sebagainya. Telahkah anda menulis wasiat, membuat hibah kepada insan-insan tertentu? Dan hari ini kita nak kongsikan satu topik. Ya, kita bawakan kepada anda pengurusan harta seseorang wanita selepas meninggal. Tapi sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut, jom kita saksikan rangkuman TikTok yang disediakan untuk anda hari ini. Silakan. Mai kata, asyik cakap pasal suami je Farid. Kalau isteri pula macam mana? Tak jauh beza pun dengan yang suami punya. Bila isteri meninggal, mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6, suami dapat 1/4. Dan bahagiannya dibahagi kepada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Mudah kan? Okey, untuk soalan ni saya perasan ramai juga yang keliru antara, sebab dia ada mention yang beli sebelum kahwin. Sebab ramai yang keliru antara harta sepencarian dan juga harta pusaka. Kalau untuk tuntutan harta sepencarian, baru kita ambil kira sama ada harta tersebut diperolehi sebelum atau selepas perkahwinan. Sebab harta sepencarian adalah harta yang kita perolehi sepanjang tempoh perkahwinan. Tapi kalau berkaitan dengan harta pusaka membawa maksud adalah apa-apa sahaja harta yang menjadi milik sah si mati sewaktu dia meninggal dunia. Maka tak kisahlah harta tersebut kita dapat sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Apabila berlaku kematian ke atas kita, maka harta tersebut akan menjadi hak waris-waris kita. Siapa waris yang berhak? Ada 5 golongan yang utama di mana sekiranya mereka wujud, mereka layak dapat, iaitu mak, ayah, pasangan suami atau isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Kalau tak ada mereka, baru diganti dengan waris yang lain. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda yang berkongsi ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan harta seseorang wanita di TikTok. Kita sangat menghargainya, dan itu sebenarnya kita bawakan kepada anda pada hari ini. Kerana Fiza mungkin pada usia 20-an tidak rasa lagi tentang persediaan selepas meninggal dunia. Mungkin ada rasa tak penting lagi untuk tulis wasiat, untuk hibah, menguruskan harta pun belum ambil tahu sepenuhnya bagaimana. Jadi itulah yang kita nak kongsikan kepada anda hari ini. Ya, selepas seorang wanita itu meninggal dunia, harta peninggalannya itu hak siapa? Ini yang kita nak bincangkan kepada anda, sama ada anda telah pun berkahwin ataupun anda masih lagi mungkin belum mendirikan rumah tangga, tapi mungkin perlu ada perancangan-perancangan dalam kehidupan kita hari ini. Dan seperti biasa, kalau anda ada sebarang persoalan, perkongsian yang ingin anda tanyakan kepada kami dan juga panelis sebentar lagi, terus kongsikan di media sosial kami yang telah pun kami kongsikan di Kaca TV. Kita nak berehat dahulu seketika, Hawa. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya ni nak bertanya, kenapa Mak Wan tak boleh terima anak-anak arwah tu? Mak Wan dengan Cik Yun perlu bertanggungjawab pada budak-budak tu.
dengan kebajikan mereka sekali. Kalau harta mereka Mak Wan boleh jaga, takkan Mak Wan tak boleh jaga budak-budak tu sekali. Tok Imam ingat, saya nak bolot harta budak-budak tu. Nanti bila dia orang dah besar, bila umur dia orang dah 18 tahun ke atas, dia orang akan dapatlah hak dia orang masing-masing. Tok Imam jangan takut, saya takkan pecah amanah. Saya ni tidaklah menuduh Mak Wan. Tapi saya nak bertanya, ada tak Mak Wan serahkan hasil kebun arwah Muhammad tu pada Balu dengan anak-anak beliau untuk sara hidup anak-anak tu sampai umur 18 tahun? Saya nak serah ke, tak nak serah ke, takkan saya nak bagi tahu pada orang ramai. Tapi budak-budak tu tak mati ke bulu kan? Astaghfirullahalazim. Saya ni cuma menanya aja. Lagipun saya perlu ambil tahu Mak Wan. Sebab masa arwah Haji Hussein, bapa pada Muhammad, buat wasiat dulu, saya ni salah seorang saksinya. Takut pula nanti tanpa disedari, Mak Wan termakan harta anak yatim. Besar dosa tu Mak Wan. Na'udzubillah. Sebab itulah saya datang sini untuk ingatkan Mak Wan. Beginilah. Macam mana pun, Mak Wan kena jaga cucu-cucu Mak Wan tu. Jangan disisiakan amanat Allah. Cucu tu pun kira harta juga. Itu dia tadi sedutan drama Titian Seterlepas Pandang tentang berkongsi tentang peninggalan ataupun wasiat ini. Kalau kita kongsikan tadi daripada sedutan drama itu tadi tentang bagaimana seorang bapa yang telah pun meninggal dunia meninggalkan wasiat dan ada pemegang wasinya ataupun yang pemegang amanahnya lah, tetapi sama ada disampaikan ataupun tidak. Dan mungkin dalam kalangan masyarakat kita kebiasaannya beranggapan bahawa seorang lelaki yang seharusnya membuat hibah, membuat wasiat dan sebagainya kerana kita beranggapan bahawa lelaki itu merupakan ketua keluarga. Tetapi hari ini persoalannya kita nak kongsikan, adakah kita ni sebagai seorang wanita dah pun membuat persediaan dan juga perancangan jika sesuatu berlaku kepada kita, siapakah yang akan menguruskan wang dan juga harta-harta peninggalan kita, Hawa? Ya, dan pastinya situasi kita berbeza. Ada yang mungkin dalam kalangan mereka yang sudah mendirikan rumah tangga, ada yang masih bujang. Jadi nak tahu apabila seseorang wanita itu meninggal, siapa yang perlu menguruskan harta, hutang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat laporan yang seringkali dikongsikan di media, 70 bilion wang tidak dituntut. Ini kerana perbalahan antara ahli keluarga dan ada juga yang tak ambil tahu, ambil mudah dan sebagainya. Oleh itu pada hari ini kita nakkan tumpuan anda untuk bincangkan bersama tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan seorang peguam bela dan peguam cara, Datuk Sri Amli Embong. Apa khabar Datuk Sri? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Puan Suzana Haji Ali selaku seorang perunding kewangan. Alhamdulillah sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Kita dah bersama dengan kedua-dua panelis kita yang memang hebat yang akan berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kami nak bawakan pemerhatian anda para penonton untuk kita saksikan laporan yang telah pun disediakan oleh rakan penerbit hari ini, Nur Ashikin. Silakan. Apabila seseorang meninggal dunia, baik lelaki mahupun wanita, antara perkara yang sering kali diperkatakan adalah harta peninggalan untuk waris yang ditinggalkan. Tidak kira harta yang ditinggalkan itu sedikit ataupun banyak, perihal harta peninggalan tetap menjadi topik utama yang dibualkan. Kebiasaannya, banyak pihak yang akan datang untuk menuntut bahagian dan hak masing-masing, sama ada melalui wasiat ataupun faraid. Perubahan lanskap kehidupan hari ini memperlihatkan ramai yang telah mula cakna tentang pembahagian harta jika si suami yang meninggal dunia. Namun, berapa ramai dalam kalangan masyarakat yang peka dan ambil tahu tentang pembahagian harta si isteri jika dia yang pergi dahulu? Ramai beranggapan bahawa setelah si isteri meninggal dunia, kesemua harta si isteri berhak menjadi hak mutlak si suami. Namun persoalannya, bagaimanakah jika seorang wanita itu tidak bersuami? Apakah pembahagiannya sama seperti lelaki? Ikuti kupasannya dalam perbincangan di Wanita Hari Ini.
Itu dia, banyak dah persoalan yang dikongsikan dalam laporan itu tadi kan. Ini juga mungkin menjadi persoalan dan tanda tanya dalam kalangan anda penonton-penonton, sebab kadang-kadang kalau sebut tentang duit atau harta ni, orang akan kata mata duitan lah dia ni, sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Tapi ini kita nak tanyakanlah kepada panelis kita hari ini, mungkin kepada Datuk Sri dahulu dan juga Puan Suzana. Kalau kita bercakap tentang harta ni, kadang-kadang orang perempuan ni kita cakap Allah apa, nak buat wasiat, nak buat hibah apa, tak ada mana ada harta. Orang selalu cakap macam tu tak? Mak-mak kita pun cakap Allah harta apa ada, yang ada tu esok ada habis, kalau mak dah tak ada esok kongsilah adik-beradik. Kadang-kadang itu perkara yang sering dibincangkan dalam masyarakat kita. Tapi bagaimana kita nak tahu bahawa aset yang manakah yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai wasiat, hibah ataupun faraid? Kita mulakan dengan Datuk Sri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan harta yang bagaimana ataupun apakah harta yang boleh kita wasiatkan. Harta itu mestilah hak milik kepunyaan kita, bukan kepunyaan orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah harta itu sama ada harta yang mudah alih ataupun yang tidak boleh alih. Maksudnya aset, kan, wang tunai pun boleh dijadikan sebagai wasiat. Ya. Sebab tu cerita Piramli dulu kan, harta bapa apa di Ismail Ulam Raja di mana? Di Kazakhstan. Macam go ahead, go style. Okey, jadi sedikit sebanyak kita dah tahu tentang jenis-jenis aset, jenis-jenis harta. Okey, dan kita nak mulakan dengan permasalahan dulu, Puan Suzana. Biasanya kalau seorang wanita selagi hayat ni ada apa yang terlepas pandang dari segi pengurusan harta? Benda yang mudah tapi tak ambil tahu. Okey, biasanya bila bercerita tentang sebagai wanita kan, kita ni lebih kepada kasih sayang, kita lebih berjiwa lembut. Kita terlepas pandang tanggungan kita kat bawah. Mungkin ibu kita. Ibu kita yang sudah tua. Kalau berlaku kematian, maksudnya dalam kita tengah hidup sekarang ni, kita menanggung perbelanjaan ibu kita. Tapi bila kita meninggal dulu, sebelum ibu kita, apa akan jadi pada ibu? Itu yang pertama. Dan juga kita kena lihat daripada segi kita sebagai seorang ibu yang ada anak perempuan sahaja, seorang anak perempuan, atau kita langsung tak ada anak, kita ada anak angkat, apa akan jadi pada anak angkat kita? Jadi benda-benda ni sebenarnya kita perlu lihat supaya apa yang kita tinggalkan tu dapat disalirkan atau diagihkan secara adil dan saksama serta cepat kepada waris-waris kita. Tapi ini juga menjadi kadang-kadang kekangan dalam kalangan masyarakat kita ni. Kita akan rasa macam tak apalah, kita muda lagi. Selalunya kebiasaan lagi kita tak akan rasa berpenyakit. Muda lagi. Nombor dua macam alah mahal lah, nak buat wasiat ni memerlukan kos, peguam dan sebagainya kan, hibah dan sebagainya. Ataupun mungkin juga ramai dalam kalangan kita ni tak cukup tahu mempunyai ini saya cakap diri saya sendirilah. Kadang kita tak cukup ilmu tahu betul ke macam mana nak buat hibah ni, boleh ke? Apa akan jadi kalau saya tak meninggal? Contoh macam tu. Jadi ini yang kita nak tanyakan. Seawal usia berapa? Seawal mana yang kita harus bersiap sedia untuk menyediakan wasiat ataupun hibah ni semua? Sebenarnya persediaan tu kita buat bila mana kita dah ada harta dan secepat itu yang perlu kita bertindak. Kita fikir macam mana nak menjaga kebajikan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Yang mana kalau apa-apa berlaku pada kita, insya-Allah tidak akan berlaku pertelagahan, perebutan, contohnya harta yang kita tinggalkan. Jadi dengan cara macam itu kita orang kata menjaga kepentingan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Okey, kita bagi situasi pertamalah, contohnya seorang wanita sudah berkahwin, ada beberapa orang anak. Apabila dia meninggal, apa yang berlaku dengan harta-hartanya, Datuk Sri? Okey, sebenarnya ada dua isu yang timbul daripada situ. Yang pertamanya ialah kita perlu melihat kepada peruntukan harta sepencarian. Kalau dulu mungkin kita tak cakna tentang harta sepencarian. Bila meninggal je automatik faraid. Kan? Tapi sebenarnya ada peruntukan di bawah undang-undang kita bahawa pihak yang, kalau dalam kes ini wanita yang meninggal, isteri yang meninggal, suami itu boleh memohon untuk mendapatkan harta sepencarian. Ada pengasingan lah di situ. Ada pengasingan. Maksudnya sebelum dibuat apa-apa tentang harta tersebut, selepas dibayar hutang si mati, maka yang lebih itu ialah
harta sepencarian. Okey. Saya suka apa yang Datuk tekankan tentang hutang. Kita ni kadang-kadang kita sibuk lah, bukanlah kita sibuk. Kadang-kadang bila orang meninggal dunia tu, pergi kat rumah tu, adalah orang-orang yang akan tanya, dia punya pencen macam mana dah uruskan? KWS, betul tak? Ya, Tetapi betul. jarang-jarang kadang-kadang orang tanya, selesaikan dulu hutang arwah, kemudian barulah dibahagi-bahagikan ataupun diselesaikan perkara yang lain. Ini yang paling penting sebenarnya. Untuk kita mengetahui tentang pengurusan ini. Apabila seorang wanita itu telah pun meninggal dunia, soalan Hawa katakan tadi tentang seorang wanita yang meninggal dunia yang mempunyai suami. Tetapi bagaimana pula tentang keadaan seorang individu wanita yang mungkin seorang balu, seorang janda ataupun dia tidak mendirikan rumah tangga. Ke mana perginya harta peninggalan si mati jika dia meninggal dunia sebelum mendirikan rumah tangga? Okey, pertama sekali kita kena faham daripada segi proses pengurusan harta pusaka di Malaysia. Dia ada 5 step. Pertama, kita akan uruskan pengkebumian. Lepas tu ada baki lagi, kita akan uruskan hutang dia. Hutang ada 2 kategori. Ada 3 lah sebenarnya. Daripada segi hutang dengan individu, hutang dengan institusi dan juga hutang dengan Allah. Jangan terlepas pandang. Fidyah puasa kita, badal haji kita. Dan yang ketiga, sekiranya kita ada buat wasiat. Wasiat dalam erti kata di sini memberi kepada bukan waris. Waris kita dah ada dia punya hukum faraid, dia dah ada pembahagian dia. Lah. Yes. Namanya. Itu ditegangkan. Okey, yang ketiga tu. Dan yang keempat, sekiranya lepas dah tolak semua ni daripada baki tu, ada tak tuntutan harta sepencarian ataupun ada tak si mati buat deklarasi harta sepencarian? Kalau ada, dia akan bagi terus dulu. Dah tolak 1, 2, 3, 4, dah settle semua, barulah dibahagi mengikut faraid. Kalau tak ada, tak adalah. Itulah cerita dia kan, Datuk. Suka saya nak tambahkan satu isu. Sekarang ni masyarakat kita keliru dengan keadaan ataupun cara memberi wasiat. Kan? Kadang-kadang wasiat yang macam Puan Suzana cakap tadi tu, wasiat tak boleh bagi kepada waris. Ayah tak boleh wasiatkan kepada waris, kepada anak-anak dia sebab waris. Kan? Sebab hadis Nabi ada sebut la wasiyata lil waris. Kan? Tidak ada wasiat kepada waris. Tetapi kalau nak bagi wasiat, saya boleh bagi kepada anak angkat sebab dia bukan waris. Kan? Saya boleh bagi kepada anak yatim contohnya, orang luar. Tapi tak boleh kepada waris. Tapi yang saya tak faham kadang-kadang pemahamannya, adakah wasiat itu penama? Wasiat itu penama ataupun sebenarnya dia memang boleh mendapat harta tersebut selain pada waris? Adakah ataupun contohnya itu hanyalah pemegang amanah untuk menyelesaikan urusan kewangan seseorang individu itu? Di segi undang-undang kita panggil pentadbir. Pentadbir. Mereka diamanahkan untuk mentadbir, untuk membahagikan, membuat pengurusan. Kan? Tapi duit itu bukan dia punya lah maksudnya? Bukan dia punya. Bukan dia punya. Maknanya penama sebagai pentadbir. Kita tolong tengok dan pegang je. Tolong tengok dan pegang. Tolong pantau. Pengetahuan Fiza, dalam wasiat tu sebenarnya ada 5 benda je yang kita nak nyatakan. Pertama, kita nak nyatakan siapa wasi. Orang yang akan uruskan harta kita lepas kita meninggal. Yang kedua, kita namakan siapa waris kita. Dan yang ketiga, kita namakan harta kita. Apa harta yang ada atas nama kita, kita senaraikan. Yang keempat, kita nyatakan hutang kita. Sebab kalau kita meninggal, hutang tak diselesaikan, roh kita tergantung. Kan? Dan yang kelima, akhir sekali kita nyatakan hasrat. Wahai anak-anak yang mak tinggalkan, jagalah ukhuwah antara kalian. Dan itu sebenarnya yang kita nak sampaikan. Bukan dikirakan sebagai pengagihan. Tak perlu nak buat pengagihan sebab masing-masing dah ada portion faraid. Saya sebelum kita nak pergi ke pendapat orang ramai, ini satu lagi soalan. Saya kira ini mungkin menjadi persoalan ramai dalam kalangan penonton-penonton kita. Kita ni kadang-kadang kalau bekerja ataupun seseorang itu mungkin kita ada ambil insurans peribadi dan sebagainya. Kita letak penama di KWSP ataupun di mana-mana institusi kewangan yang lain. Kita letakkan penama kan yang tidak berbayar. Maksudnya memang kalau duit simpanan kita seperti apa-apa sajalah kewangan kita ataupun kita pelaburan kita. Yes, that's the word. Pelaburan kita. Jadi kan adakah penama yang kita letakkan di insurans kita, pelaburan kita itu semua, contoh di KWSP dan sebagainya, adakah individu itu berhak mendapat wang tersebut jika kita meninggal dunia ataupun sebenarnya individu tersebut memang merupakan hanya penama yang pemegang wasis saja? Pentadbir. Ya, mereka pentadbir. Pergi ambil bawa balik, bahagi ikut faraid. Walaupun dia kata 5 nama, 6 nama tu. Kalau walaupun ada 6 orang, kadang-kadang kita boleh letak macam insurans, kita letak nak bagi kat siapa berapa persen tu.
Itu kiranya? Okey, bila insurans atau takaful bagi kita Islam kita ambil takaful. Bila takaful dia penama orang yang pergi menuntut bawa balik bahagi ikut faraid. Tapi kalau kita letak beneficiary atau penerima hibah, kalau kita letak portion 50%, yang ada 50% semua tu, dia akan dapat according itu macam to tu. Maksudnya bukan ambil 100% milik mereka. Sebab kadang-kadang kita dah memang letak tahu Hawa. Contoh saya nak bagi Hawa 50%. Puan Suzana 30%. Okey, itu maknanya mungkin menjawab serba sedikitlah persoalan kita. Tapi sebelum tu kita dengarkan juga persoalan daripada orang ramai tentang topik kita pada hari ini yang ingin dijawab oleh panelis kita. Silakan. Assalamualaikum Tuan Peguam, saya ingin bertanyakan soalan, jika saya berkahwin, harta saya jatuh kepada siapa kalau saya meninggal satu hari nanti? Assalamualaikum, nama saya Nisa K. Saya ada soalan. Saya nak tahu apakah yang akan terjadi atau langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya seorang wanita itu meninggal dunia tetapi hartanya tidak pernah difaraidkan atau diwasiatkan kepada sesiapa atau kepada mana-mana waris. Terima kasih. Assalamualaikum, saya nak tanya macam mana kalau saya dah buat wasiat untuk anak-anak saya tapi suami saya menggunakan untuk perbelanjaan harian? Baik, ada beberapa persoalan di situ dalam kalangan penonton kita. Jadi siapa nak pilih yang mana dulu? Datuk Sri dulu? Saya rasa yang soalan yang pertama tadi itu yang kita dah jawab sebahagiannya tadi itu. Bila mana meninggal, maka suami boleh menuntut sebagai harta sepencarian. Dan baki itu nanti barulah dibahagikan kepada waris-waris. Jadi kalau ada anak lelaki, anak perempuan, kalau ada ibu dan bapa si mati masih hidup, maka mereka adalah waris yang perlu dibahagikan. Tertarik juga saya dengan soalan ketiga tu, Datuk Sri. Katanya wang sudah diberi, diwasiatkan untuk anak-anak. Tapi suami gunakan untuk kehidupan seharian. Dan kita balik kepada isu yang tadi itu, asas yang pertama, wasiat tak boleh bagi kepada waris. Tak boleh bagi kepada waris. Jadi itu yang banyak kekeliruan yang berlaku. Tapi bagaimana pula kalaulah katalah kadang-kadang macam kita ni dah bagi password bank kita dekat waris kita. Kita cakap okey, kalau ini cakap mulut lah. Okey, kalau apa-apa jadi pada saya, urusan pengkebumian saya, gunakanlah duit yang ada di dalam akaun bank saya. Ini kad bank saya, ini nombor PIN, dan nombor Maybank tu you bagi contoh. Kegunaan untuk kenduri, majlis dan sebagainya, gunakan wang saya. Boleh ataupun tidak digunakan ataupun ditinggalkan wasiat sebegitu? Boleh, tak jadi masalah. Kini boleh digunakan. Cakap mulut. Boleh, sebab dia je yang pegang PIN number. Dia yang diamanahkan untuk menguruskan benda tu. Boleh tak? Bukan selain itu. Contoh kita katakan, okey, ini yang dalam bank ni, contoh yang dalam bank A ni, gunakan ni untuk keperluan seperti biasa. Kerana mungkin dia setiap bulan dia nak berikan kegunaan kewangan ini untuk keluarga ibu dan sebagainya. Ini untuk bil perubatan ibu, belanja rumah dan sebagainya. Gunakan duit tersebut dan tak perlu difaraidkan ataupun diberi-berikan. Boleh ataupun tidak secara lisan? Pemahaman kita konsep harta itu sendiri, harta semasa hidup adalah merupakan satu amanah kepada kita. Masa kita hidup, kita boleh gunakan harta itu dengan cara yang sebaik mungkin. Tetapi apabila kita meninggal dunia, hak ke atas harta itu sebenarnya dah diambil balik oleh Allah. Tapi Allah turunkan hak itu kepada waris kita melalui faraid. Jadi bila kita dah meninggal dunia, hak kita dah nak cakap apa dah tak boleh lagi dah. Kan? Jadi waris yang tinggal mempunyai hak mereka seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai 10 yang masing-masing ada bahagian dia. Lelaki kalau tinggalkan isteri, tinggalkan anak ada berapa portion. Isteri kalau meninggal anak perempuan saja berapa portion dia, ibu dapat berapa. Jadi daripada situlah pentingnya sebenarnya untuk kita membuat perancangan macam itulah. Supaya benda ni dinyatakan dengan jelas. Dinyatakan dekat dalam mana? Dalam wasiat kita. Jadi hak masing-masing, hak waris kita, walaupun kita dah bagi tahu kena bayar itu, kena bayar ini, kena catat. Sebab pada ketika kematian tu semua waris kita berhak. Semua pun nak lah ya? Bukan nak. Mereka berhak. Ada hak. Bapa ada hak 1/6 atau 1/3. Ibu ada 1/6 atau 1/3. Suami ada hak 1/4 atau setengah. Kalau yang tak mendirikan rumah tangga pula, sebenarnya siapa yang berhak mempunyai hak mutlak terhadap wang mereka? Kita pandang asas saja. Waris faraid. Asbabul furud kita ada 5. Pertama, ibu, bapa, suami, isteri dan anak.
Jadi bila meninggal je seseorang itu kita lihat ada ibu bapa pandang atas. Sebab kita boleh lukis dia punya family tree. Siapa orang di atas dia? Ibu bapa ada? Ada. Suami? Tak ada. Anak definitely tak ada. Abang adik itulah baru nak cerita. Tak sabar. Bila kita nak ceritakan, boleh tak pergi dekat abang adik, kakak kita kan? Dia ada dipanggil asobah, pendinding. Okey, baki tu pergi kepada siapa? Sekarang ni dalam situasi yang jadi pendinding adalah bapa, datuk, cucu, anak lelaki. Kalau misal kata bapa dah ada dekat situ, adik-beradik tak dapat. Tapi kalau bapa tak ada? Bapa tak ada, emak ada. Adik-beradik akan dapat dengan portion 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Okey, tapi kalaulah katakan itu secara umumnya kita tahu tentang faraid ataupun dah diberikan. Tapi bagaimana pula kalau ada pihak-pihak ni yang dia diberikan amanah ni tapi dia tak nak sama-sama memberi sama rata tu, ataupun dari segi faraid pula dia kata macam tak apalah walaupun lelaki 2 bahagian tak payahlah ambil 2 bahagian, kita bagi sama rata. Dibolehkan ataupun tidak? Boleh, dibolehkan dengan syarat semua pihak bersetuju. Okey. Tapi jarang mungkin berlaku sebegitu ataupun ikut persetujuan bersama. Kalau nisbahnya saya boleh, pengalaman saya lah sebagai seorang peguam dalam 30% yang bersetuju macam tu. Okey. Dan Datuk Seri, contohlah kalau seseorang itu bujang, tidak mempunyai ibu bapa, tapi kalau situasi dia ada anak angkat pula, jadi macam mana untuk masa depan seseorang anak tu? Kalau di segi hukum faraid tak dapatlah sebab anak angkat. Tapi apa yang dia boleh buat ialah dengan menghibahkan harta tersebut ataupun membuat wasiat. Tapi wasiat tu pula satu lagi, jangan lebih daripada nilai 1/3 total asset. Daripada total asset. Tak boleh semua Tak boleh semua. Hanya 1/3 sahaja. Okey. Ini kita kena buat satu lagi topik lain. Wasiat hibah. Ini ada persoalan daripada penonton. Saya pun ada soalan tapi kita tanyakan soalan daripada penonton dahulu. Katanya seorang wanita berkahwin dan tiada anak. Ibu dan ayah telah meninggal. Rumah dibeli dengan joint loan. Jika beliau meninggal, bagaimana pembahagian rumah yang dibeli, dan jika si mati ada barang kemas yang ditinggalkan, bagaimana dengan pembahagian barang kemas yang dimiliki? Itu soalan pertama. Soalan kedua, nak tanya bagi pihak kakak kat office ni. Sweet awak ni. Dia dah 5 kali kahwin. Ada lebih kurang 12 orang anak. Macam mana nak uruskan harta dia sekarang? Dia single. Suami yang terakhir kahwin meninggal dunia. Maksudnya suami yang terakhir dah meninggal dunia. Tapi dia ada 12 orang anak. Macam mana nak bahagikan harta tu? Okay, kita jawab soalan yang pertama dahulu, iaitu tentang pembahagian harta kalau meninggal dunia, joint loan dan barang kemas mati ni. Kalau joint loan tu, kalau ada insurance, mungkin insurance dah cover. Dah cover. Insurance dah cover. Jadi kalau harta tersebut yang dalam soalan pertama tu tidak ada waris. Ibu bapa tak ada. Ibu bapa dah meninggal dunia. Tak ada anak. Jadi pembahagian harta tu macam mana? Siapa yang dapat? Suami boleh menuntut dulu harta sepencarian. Bekas suami. Maksudnya suami dia dah meninggal dunia, maknanya suami dia masih hidup. Suami masih hidup. Suami baik. boleh kemukakan permohonan di mahkamah untuk menuntut harta sepencarian. Okey. Tapi kalau macam katalah harta sepencarian tu dibahagi 2 kan. Jadi boleh ke adik-beradik si mati ni menuntut separuh lagi pada harta sepencarian mungkin kakaknya pun boleh. Waris si mati boleh menuntut. Okey. Barang kemas pula bagaimana? Barang kemas yang ditinggalkan sama juga ya. Mesti difaraidkan. Okey, baik. Sebab dalam kes yang tidak ada wasiat kan, kalau ada wasiat kena utamakan wasiat lebih dahulu. Okey, soalan kedua tu apa? Yang kedua yang ditanya seorang wanita yang berkahwin tiada anak, yang 12 orang anak. 12 orang anak. Okey, 12 orang anak tu Datuk Seri kata ni 5 kali dirikan rumah tangga, ada lebih kurang 12 orang anak, jadi macam mana nak uruskan harta Datuk Seri? Anak-anak adalah waris. Waris yang berhak untuk menerima faraid, harta pusaka. Tapi adakah kesemuanya perempuan? Kan? Ataupun bercampur lelaki dan perempuan? Kalau ada anak lelaki, maka setakat anak-anak sahajalah. Kalau tak ada dan kalau 12 tu perempuan, kena carilah adik-beradik di sebelah isteri. Okey.
Saya ada satu soalan ni, walaupun masa kita dah habis sebenarnya, tapi kita selalu bercakap tentang harta peninggalan. Kita terlupa perkara wajib yang tadi kita harus selesaikan tentang 5 perkara ataupun 3 asas hutang. Kalau seorang wanita itu meninggal dunia, selain daripada hartanya, siapa yang harus menguruskan hutang-hutangnya sebenarnya? Orang selalu cakap, faraid orang selalu berebut harta. Mari kita faraidkan hutang. Betul tak? Ini penting sebenarnya. Ya, saya. Cuma satu je yang saya nak bagi tahu. Bila kita cerita pasal pusaka, ejaan dia adalah P-U-S-A-K-A. Betul? Kita dropkan S tu, apa akan jadi pada perkataan itu? Puaka. Betul. Apa pasal jatuhnya S tu? Apabila kita hilang sayang, apabila kita hilang santun, dan apabila kita hilang silaturahim, kita dah tak peduli itu. That's why lah harta itu menjadi harta puaka. Jadi siapa yang harus menguruskan hutang si mati sebenarnya? Waris. Hasil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Secara sukarela ataupun ada? Itu yang kita kata tadi, proses yang pertama. Proses 5 perkara ni, dia mesti settlekan hutang sebelum difaraidkan. That's why perlunya ilmu ni kepada masyarakat supaya mereka menyediakan satu instrumen untuk nak selesaikan hutang. Puan Suzana, bagaimana pula kalau individu yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan harta, tapi hanya meninggalkan hutang? Bagaimana jalan penyelesaian terbaik yang harus diselesaikan oleh waris-waris ni? Warislah kena ikhtiarkan bagaimana untuk nak settlekan. Atas dasar S tadi, sebab kita sayangkan kepada arwah. Kan? Kita nak santuni dia yang pernah menjaga. Mungkin dia ibu kita, mungkin dia kakak kita. Kita nak santuni dia. Kita ikhtiarkan untuk nak menyelesaikan hutang-hutang dia. Masya Allah. Untuk jawab yang Hawa tanya tadi kan, macam mana nak melaksanakan pengurusan tadi tu, sebaiknya lantik pentadbir. Yalah, sebab mungkin mungkin ada yang baru tengok sekarang ni, sudah ada kesedaran nak tahu langkah pertamanya apa, tapi tak tahu nak pergi kepada siapa, jadi lantik seorang pentadbir. Untuk Fiza cakap tadi, macam mana hutang dah tak ada kan, jadi kita tahu kita hutang sekarang beli rumah sampai half a million, about 1 million kan. Apakah cara nak selesaikan hutang? Mungkin boleh ambil MRTA, MRTT, ataupun salah satu lagi kita boleh ambil perlindungan takaful. Kita baik mencarum secara bulanan, kecil, tapi end up kita ambil sum covered untuk hutang kita. Bermakna kita kena perlu cakna lah tentang kehidupan kita. Kita orang kata kita ni memang saya hilang lagi perkataan tersebut. Piramli kata apa? Kita post COVID. Jadi kita seharusnya sentiasa bersedialah. Kita tak tahu bila ajal kita akan tiba. Jadi persediaan tu harus sentiasa kita lakukan. Apatah lagi kalau anda ini memang merupakan tunggang kepada keluarga anda. Contohnya sebagai ibu, seorang bapa, ataupun anda merupakan breadwinner yang memerlukan mempunyai banyak tanggungan di bawah anda, banyak tanggungjawabnya. Buat persediaan awal supaya kalau kita meninggal dunia, waris-waris kita terbela dan juga terpelihara, insya-Allah. Dan pastinya perbincangan tentang pengurusan harta ataupun hutang ini takkan berkesudahan. Situasi orang berbeza dan pengurusannya pun kalau kita lihat agak kompleks juga. InsyaAllah di masa akan datang wanita hari ini akan terus membawakan topik ini. Terima kasih banyak kita ucapkan buat Datuk Sri dan juga Puan Suzana. Terima kasih banyak di wanita hari ini. Dan menariknya selepas ini kita dah berbincang tentang pengurusan harta selepas meninggal dunia ni tadi. Menariknya selepas ini kita akan bersama dengan individu hebat yang telah pun kita kongsikan di awal tadi. Kita akan bersama dengan Alif Sata, The Locals, featuring Diandra. Tapi kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Aku yakin akan pertemuan kita. Kau buat aku percaya. Mungkin aku lelaki tak sempurna. Ku tak seperti apa yang wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang dijanjikan bersama dengan anda, kita bersama dengan Alif Sata, The Locals, featuring Diandra. Salam lagi. Terima kasih Ana. Ana pula. Alif. Pastikan anda di rumah tepuk tangan sebab bukan senang nak bawa Alif Sata datang ke set Wanita Hari ini bersama dengan kumpulannya. Okey. Alif, kita nak kongsikan sikit kan. Kalau kita bercakap tentang perkembangan Alif ni, ada banyak yang Alif lakukan daripada tempoh sebelum pandemik dan hari ini pasca pandemik. Jadi dengan lagu terbaru ni sebenarnya, apa yang nak disampaikan kepada peminat-peminat Alif dan juga peminat seni tanah
tanah air? Alhamdulillah, Alif selalu rasa bersyukur, bila saat kita semua diduga, tapi Alif Satan, The Locals ada team, kami semua cuba nak cari idea untuk terus berkarya lagi dengan sokongan Warner Music. Jadi dalam selepas pasca COVID-19 ni pula, kita nak keluarkan dengan lagu baru pula, nak menunjukkan macam kita masih lagi berkarya, ada lagi perancangan untuk album dan seterusnya. So lagu Lelaki Tak Sempurna ini adalah karya kami yang ketiga bersama selain daripada lagu-lagu dengan Abah Raihan. Jadi it's good to be back, seronok bersama dengan the band, dan alhamdulillah untuk piece kali ini kita bawakan memang seorang rakan dan juga orang rumah kepada bassist saya untuk ketua rumahnya untuk berkolaborasi untuk dalam projek ini. Jadi lagu Lelaki Tak Sempurna ni ada dua versi. Satu versi Alif Satan The Locals band saja, dan keduanya bersama dengan Diandra Arjuna. Jadi kita nak terus tanya kepada Diandra lah, macam mana di awal-awal pemilihan Diandra untuk kolaborasi bersama Alif dan juga The Locals tu? Okay, basically saya dah kenal Alif dah lama dah. I think dia pun dari dulu pernah mention lah, maybe one day we can collaborate. So actually time pandemic saya busy jaga baby. I had a baby. So I macam pause kejap lah buat music. So this year memang I am planning to release lagu baru. InsyaAllah maybe next month atau the month after. So kira timing wise tu just nice lah when Alif and the band offered nak macam collab. So why not? Like he said, it's time to be back. It's time to come back and release new stuff. So hopefully semua orang suka. Perlu ada permulaan lah kan, seperti kita melihat kadang-kadang kan. Nama pun Wanita Hari. Dipandas enjin lah. Nama pun program Wanita Hari ni kan. Nasib baik tajuk lagu tu Lelaki Tak Sempurna. Tak cakap wanita. Ada bersetuju. Okey, gurau je. Okey, apa yang sebenarnya dimaksudkan lah daripada Lelaki Tak Sempurna ni? Lagu ni ciptaan Yoni Boy. Dia juga kolaborasi bersama dengan The Locals. Bila kami dapat lagu ni, kita macam apa dia? Macam Alif sebelum ni popular dengan lagu Lelaki Seperti Aku. Lelaki Tak Sempurna ni apa benda pula ni kan? So bila Lelaki Tak Sempurna ni, I guess berkisahkan seorang pasangan yang kita hidup bersama isteri ke, kadang kita accept menerima kekurangan. Suami isteri pandang dia pandang ketua rumah. Kita tahu kita ada kekurangan. Kan? Tapi isteri kita masih lagi menerima kita. Bukan takut isteri, tapi isteri tak takut suami. Itu macam mana kan? Jadi mesti itulah susah senang bersama ya. Okay, kalau kita tengok Alif dan juga The Locals ni bukan saja dalam bidang muzik, macam-macam yang dilakukan bersama perniagaan dan sebagainya. Jadi masa akan datang ni, apa lagi plan dengan The Locals? Macam-macam. Selain untuk tahun ni kita nak pergi ke nak buat road tour, berjumpa dengan peminat-peminat kami yang dulu kali terakhir kami buat road tour pada tahun 2019. So 2022 ni kita cakap jom kita buat benda yang samalah. Kita nak pergi ke ke Ipoh, nak pergi ke shopping mall, daripada nak buat dekat normal club yang mungkin satu lokasi yang orang susah nak datang, tapi kami sendiri yang akan ke sana. So insya-Allah masih dalam perancangan. Tapi kami sekarang ni selain daripada album pertama kami lakukan bersama, insya-Allah kita ada satu projek yang kami sedang lakukan bersama untuk cari the next big superstar pula ke yang kita boleh groom the next to be the next Alif Satan The Locals. Saya suka apa yang ingin disampaikan. Saya lupa lagi perkataan tu. Apa yang disampaikan oleh Alif ni, bila kita nak berjaya sebenarnya kita kena harus ada orang kata protege kita, orang lain yang berjaya. Yang kan betul tak? Betul. Legacy lah. Dia the legacy tu betul. Dan dia kena ada guidance lah. Dan bila kita nak berjaya tu, dia tak boleh nak satu je. Everything kena ada volume. So kena cuba banyak. So macam Hawa cakap sebentar tadi, macam banyak kita buat bersama dengan muzik, dengan kita buat lagu untuk brand yang dan organisation yang kami bekerjasama. So selain daripada itu, apa je yang kita boleh kongsikan? Dan Alif selalu berkongsi dengan bandmates Alif, apa lagi yang kita boleh contribute kepada komuniti kita. So dia kena mulakanlah macam ni. Bukan menghiburkan semata-mata, pasti ada sesuatu yang nak ada message yang nak disampaikan. Okay, Diandra, mungkin anda boleh kongsikan selain daripada perkembangan tadi, akan ada single baru insya-Allah tak lama lagi. Ada tak lagi perancangan-perancangan masa depan yang rasanya macam okeylah sebenarnya bersama dengan Alif Satan and The Locals ni? Ada ke selepas ni nak buat lagu baru ke ataupun perancangan-perancangan lain? Kalau dari segi collab, I'm not sure yet. Saya pun baru sangat start menulis balik, baru start record demo untuk my own lagu-lagu.
So I think time-wise pun, I'm not as free as the boys. Ada baby. Ada baby. Baby takes up your life kan. Tapi baby takes up your life. Not in a bad way. Tapi I can try and organise my time lah. Fokus baru. It's two things at once. Dulu I was free to do my music je kan. So I'm hoping to release EP atau album. Tapi insyaAllah tahun depan lah. Okey. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Betul. Alif mungkin boleh kongsikan sedikit tentang klip video itu dan bagaimana kalau penonton-penonton nak terus nak tahulah. Mungkin lepas ni ada gig ke, ada show ke kat mana-mana kan? Okay. Macam mana tu? First of all, kita rasa sangat bersyukur dapat perform buat pertama kali di Wanita Hari ini. Terima kasih. Ya, seronok. Yes! Terima kasih Pak An. Betul kat Instagram semua. So boleh tengok the full music video. Itu adalah versi bersama dengan Diandra dan konsep dia adalah throwback lah. Kita nak, kadang-kadang orang generasi sekarang ni tak tahu kan tape kan. Kena rewind pakai pen. Alamak. Biasa kan? Sempat. Darjah 2. Jadi faham tak umur dia berapa? Jangan stop radio main, kita kena rekod tau. Tekan 2 rekod. Betul. Rekod tu. Lepas tu tape tu tersangkut. Ya. Lepas tu bila lagu tu sedang dimainkan. Ni kaset dia orang tarik. Ya. Dia tanya dia belum lahir. Actually video tu orang boleh buat game lagi tau. Buat main lompat lah. Okay, sambung cerita. Video dia. Ada satu bahagian tu bila Walkman tu sedang bermain, tiba-tiba terkejut lah. Alif terkejut macam rupanya ada gadis, seorang gadis ni yang mungkin dikenal dulu dah record balik di atas music tu. So boleh saksikan full music video di YouTube channel Alif. Alif Satan The Locals bersama dengan Diandra. Dengarkan juga dua versi kami di semua digital music platform. InsyaAllah kita akan adakan road tour tak lama lagi, mungkin lepas Raya Haji ini. So follow our Instagram page Alif Sata and The Locals. Okey, selamat maju jaya kita ucapkan kepada Alif Sata and The Locals dan juga Diandra. Dan nak tengok video klipnya hujung nanti kita akan siarkan, tapi sekarang ni kami nak belanja anda. Kita belanja. Persembahan daripada Alif Sata The Locals featuring Diandra. Silakan. Terima kasih. Lelaki tak sempurna. Senyuman kegemaranku, tak akan ada yang manis sepertimu. Aku yakin akan pertemuan kita. Kau buat aku percaya. Mungkin aku lelaki tak sempurna, ku tak seperti apa yang kau damba, tapi kau masih menerima diriku, membuat aku percaya. Lelaki seperti kamu, gadis yang seperti aku, gadis seperti kamu. Lelaki seperti kamu, gadis yang seperti aku. Kata cinta dari kamu, pintu ini telah terbuka. Sayang, aku selalu pikirkan kamu. Ku ingin kau ada di sisiku. Aku yakin dengan dirimu, kita senyuman kegemaranku.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Wanita hari ini. Ada yang tengok dari awal siaran, Fiza, sampailah sekarang. Sambil-sambil kita bincangkan tentang pemeriksaan harta. Anda juga turut dihiburkan dengan Alif Sata, Diandra dan juga The Locals. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini, yang mana Hawa dan penonton baru-baru ni kan sebenarnya Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera telah pun ke beberapa daerah terpencil di Kemboja untuk menyelami kehidupan, seterusnya mendekati permasalahan serta menghulurkan bantuan kepada masyarakat Islam di sana. Jadi ikuti perkembangan terkini tentang minoriti ini di bumi Kemboja dalam misi K Kemboja Ahad ini 10 Julai jam 7.30 malam. Nak tengok di mana? Di TV9. Jadi saksikan hari Ahad nanti ya. Jadi kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Secara kasar memang komuniti sini memerlukan bantuan. Orang kata sangat suka, happy mewakilkan rakyat Kemboja kat sini. Mudah-mudahan kita dapat keridhaan semua. Amin ya rabbal alamin. Dan you kena letak dalam hati you yang aku buat ini adalah kerana aku nak keberkatan dari Allah. Aku tak nak apa-apa. Itu dia, dan itu juga mengingatkan kita tinggal beberapa hari saja lagi sebelum insya-Allah kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha kan. Dan mungkin ramai juga yang buat korban, jadi ada pantang larang yang dilakukan dan sebagainya. Dan esok kami nak kongsikan kepada anda sedikit tentang pengisian tentang Aidiladha, dan tapi kita juga ada topik. Esok topik tentang pasangan kelakar. Seronok ke bila pasangan kelakar, Fiza? Tak tahulah. Kan kadang-kadang saya fikir kalau mereka ada pasangan kelakar ni, okey, kelakar menghiburkan, tapi kalau semua benda kelakar tak jadi serius, susah juga mencabar kot. Tapi ada orang kata kadang-kadang pasangan mereka ni kelakar di luar saja, tetapi bila di rumah mereka memang fokus dan serius terhadap urusan-urusan yang sepatutnya. Okey, jadi mungkin anda seorang suami yang kelakar, mempunyai suami yang kelakar, boleh kongsikan pengalaman anda, perkongsian di Facebook kami Wanita Kalau hari ini. Hawa, ciri-ciri lelaki suami idaman nak yang kelakar ke macam mana? Kelakar susah juga. Entahlah. Suka yang serius-serius lah. Tengok macam mana lah Fiza. Okey. Jadi nak tahu jawapannya pastikan esok bersama kami di Wanita hari ini. Lah. So kita tanya Hawa lagi sekali. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur.